Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, saya seorang peguam beramal di Tetuan Jadib Hari dan Jamin. Topik kita pada hari ini prosedur apabila kenderaan dicuri dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kamu kena buat? Ini ramai yang sedia maklum lah, tapi kamu harus membuat satu laporan polis. Kenapa kita buat laporan polis? Ada dua sebab. Satu, untuk membantu pihak berkuasa, sebab pihak berkuasa yang akan menyiasat kehilangan kenderaan kamu ini. So, kamu kena bagi semua butiran-butiran yang macam mana. Bila kali terakhir kamu melihat kenderaan kamu, jika ada sebarang insiden-insiden yang mencurigakan, jika kunci dalam milikkan kamu, jika pernah berlaku insiden sedemikian rupa sebelum ini, jika kamu ada kesangsian terhadap siapa-siapa, semua ini kamu kena nyatakan dalam laporan polis kamu. Kedua, pada masa yang sama, laporan polis kamu juga kena komprehensif, kena menyeluruh supaya ianya boleh digunakan untuk rujukan tuntutan insurans kelak. So, pihak insurans akan menilai laporan polis kamu untuk melihat sama ada wujudnya apa-apa elemen yang mencurigakan ataupun butiran yang kamu berikan ini adalah lengkap dan memadai dan sebagainya. So, kamu kena buat satu laporan polis. Ini macam yang kamu tahu, kamu kena buat, tapi mungkin kamu tak faham kenapa kamu harus buat laporan polis. Ini sebabnya. Kedua, kamu kena maklumkan kepada syarikat insurans mengenai kehilangan kenderaan kamu seboleh-bolehnya dalam tempoh waktu 24 jam. Kamu kena maklumkan kepada syarikat insurans. Kamu hubungi syarikat insurans, kamu bagi tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Kebanyakan syarikat insurans ada hotline. Kamu maklumkan menerusi hotline. Dan kamu follow up dengan email. Kamu dapatkan bukti bahawa kamu telah menyampaikan berita bahawa kenderaan kamu ini telah dicuri kepada syarikat insurans. Kenapa benda ini penting? Benda ini penting kerana ada beberapa tuntutan yang ditolak apabila kamu lambat memaklumkan kepada syarikat insurans. Kadang-kadang ni orang tak faham kenapa makluman ini adalah penting. Sebab dalam syarat insurans, salah satu syarat bila kamu ambil polisi insurans adalah kamu kena membuat pemakluman yang segera kepada syarikat insurans. So, bila kamu lambat, ianya akan jadi salah satu faktor yang akan menyebabkan tuntutan kamu ditolak. Tapi ianya bergantung kepada fakta. Tapi kenapa kamu nak ambil risiko? Dah hilang, kamu dah tahu sekarang ni, kamu call, kamu hantar email, kamu confirmkan benda ni. Ketiga apa yang kamu kena ingat adalah bila kita kata ada kes kecurian kenderaan dan sebagainya dan semua tu, kamu kena ingat satu penyelaras akan dilantik oleh pihak insurans. Okey, penyelaras ni siapa? Penyelaras ni dalam bahasa Inggeris kita sebut adjuster. Apa kerja adjuster ni? Okey, kamu kena ingat, bila kita kata siasatan daripada penyelaras, kenapa penyelaras dilantik? Kerana insurans ingin memastikan sama ada tuntutan kamu ini adalah benar. Itu paling penting kerana ada banyak insiden sekarang ini di mana mungkin seseorang ini ada loan yang tinggi ataupun ada hutang, beban hutang dan sebagainya. Apa yang mereka buat, mereka menggunakan satu ejen atau satu sistem di mana kereta ni dilesapkan, dihilangkan supaya mereka boleh membuat satu tuntutan insurans dan mereka tidak akan dibebani dengan bayaran bulanan loan dan sebagainya. Tapi sebab itu penyelaras dilantik. Sebab penyelaras dilantik untuk menentusahkan sama ada kenderaan kamu ini benar-benar hilang atau tidak. So, bila penyelaras datang jumpa dengan kamu, kamu jangan pula kamu kata kamu busy, kamu tak ada masa nak jumpa, kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu jangan. Sebab apa yang kamu kena ingat adalah penyelaras ni, tujuan mereka buat siasatan ini adalah untuk membantu syarikat insurans menentusahkan sama ada tuntutan ini adalah benar ataupun tidak. So, bila penyelaras tanya kamu butiran, kamu bagi. Dia tanya kamu detail, kamu bagi. Tapi kamu tak perlu reaktif. Kamu tak perlu kata, ini hak peribadi saya lah, ini personal saya lah, kenapa kamu nak tanya? Sebab tujuan dia tanya tu dia nak tentukanlah sama ada sebarang elemen-elemen yang mencurigakan ke apa atau tidak. Dia akan tanya, itu tugas dia, itu kerja beliau. So, kita membantu sebab kamu pun nak dapatkan tuntutan kamu. So, bila ada soalan-soalan ni diajukan, kamu jawablah. Sebab kita tak ada apa yang kamu perlu sembunyikan ke apa ke. Kalau benda tu berlakulah. Kamu nyatakan kepada penyelaras. Itu poin kita yang ketiga. Poin kita yang keempat, ini satu faktor masa ataupun kita kena sabar. Sebab kebanyakan orang berpendapat bila kenderaan mereka ni hilang, dah buat laporan polis, dalam seminggu dua mereka nak dapatkan bayaran. Tak boleh. Sebab insurans kena siasat. Dia nak tahu apa yang benar-benar berlaku. Penyelaras ni kena lengkapkan siasatan beliau. Polis kena lengkapkan siasatan beliau. So, bila mereka dah buat siasatan, dah lengkapkan siasatan, bila semua ini dah selesai, baru pihak insurans dalam satu posisi untuk menentuskan sama ada tuntutan ini betul atau tidak. Kita fikir sendirilah. Dalam 2 hari, kamu nak dapatkan tuntutan kamu. Tapi insurans dapat tahu lepas 1 bulan, sebenarnya kecurian ini tidak pernah berlaku. Sebenarnya ini adalah ada elemen-elemen yang mencurigakan. So, macam mana, apa insurans nak buat?
takkan insurans nak tuntut balik daripada kamu. Dan ianya pernah berlaku ya. So oleh yang demikian, kita kena bersabar sedikit. Tapi berapa tempoh waktu yang sesuai? Tak adalah kita nak tunggu sampai 3-4 tahun tak dapat tuntutan, kita sabar saja, tak ada. Itu tak. Apa yang kamu kena buat dalam pengalaman saya boleh kata dalam lingkungan 2 bulan hingga 6 bulan, bergantung kepada syarikat insurans. Tapi bila kamu dah tahu setahun lebih tak ada apa-apa movement ke apa benda ke, then kita tahulah ada something yang tak betul, kamu kena follow up. Tapi janganlah kamu follow up lepas tahun, kamu follow up lepas 2 bulan ke sebulan lebih ke, kamu follow up, boleh. Itu tidak ada masalah. Poin kita yang seterusnya, okey, ini ramai yang terlepas pandang. Okey, bila ada kecurian kenderaan, kamu kena ingat, kebanyakan masa ni kita beli kereta ni dengan cara loan. Kita ada hire purchase. So, bila kita ada loan ni, takkanlah kita nak continue nak bayar loan kita. Tapi, kamu kena ingat, walaupun kereta kamu hilang, tak bermaksud kamu boleh berhenti membayar. Kamu harus continue bayar. Sebab, hutang terhadap bank dan kehilangan kenderaan kamu ni tidak ada kaitan antara satu sama lain. So, apa kita boleh buat? Okey, cadangan saya macam ni. Kamu boleh menghubungi bank kamu boleh maklumkan kepada bank bahawa kereta kamu ni telah dicuri. Dan kamu boleh bagikan butiran-butiran yang, kalau apa-apa butiran yang mereka bagi ni, kamu bagi kerjasama sekali lagi. Kamu bagi detail, biar dia lihat semua butiran, semua apa-apa yang kamu nyatakan tu, biar dia lihat. Lepas tu kamu pohon budi bicara pihak bank untuk membekukan pembayaran. So, kalau bank setuju, kamu hold. Kenapa bank boleh hold? Bank boleh hold kerana mereka tahu bila siasatan selesai, wang tuntutan insurans itu diberikan, kamu boleh gunakan wang tersebut untuk melangsaikan hutang kamu dengan bank. Tapi, kamu kena ingat, kamu tak boleh paksa bank untuk bagi kamu moratorium ke apa, tak. Itu atas budi bicara bank, tapi tak salah kita cuba, betul? Sebab kalau kamu boleh cuba, kalau bank membenarkan kamu untuk freeze payment tersebut, baguslah. Tak ada apa, kamu pun tak rugi apa, baguslah kamu cuba, tak salah kita cuba. Poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah, katakanlah kamu dah buat semua ni, masih kamu tak dapat tuntutan, masih ada isu, ataupun pada kebanyakan masa kamu kena ingat, bila tuntutan kamu ini ditolak, pihak insurans biasanya akan memberikan kamu satu surat untuk menyatakan tuntutan kamu ini ditolak. Tapi dalam surat mereka ni, mereka tak akan nyatakan dengan panjang lebar kenapa tuntutan kamu ditolak. Tapi mungkin secara ringkas dia akan bagi kamu satu poin. Mungkin dia kata, kamu maklumkan kepada kami lambat. So, oleh yang demikian, kami bergantung kepada klausa yang sedemikian, tuntutan kamu ini kita tidak dapat bayar. Ini andaian. Okay? Ini bukan apa yang akan berlaku. Tapi salah satu cara tuntutan kamu ini boleh ditolak oleh pihak insurans. So, bila dah berlaku benda ni, apa yang berlaku? Takkanlah kamu tak nak tuntut kot. Kalau kamu rasa apa yang alasan yang diberikan ataupun sebab yang diberikan oleh pihak insurans ni, kamu tidak berpuas hati, kamu rasa macam memang kereta ni benar-benar hilang, memang kamu tak menipu, kamu tak buat apa-apa. So, kamu boleh buat rayuan. Dan seterusnya, kalau kamu tak nak buat rayuan pun, kamu boleh melantik peguam. Peguam boleh mengendalikan kes kamu. Peguam boleh menilai semua fakta yang kamu nyatakan. Peguam boleh nasihat kamu. Kalau betul ada asas, peguam boleh memfailkan satu tuntutan terhadap kamu. Memfailkan satu tuntutan bagi pihak kamu terhadap insurans. Itu peguam boleh buat. Tapi baik buruk kes tu, kamu kena bincang dengan peguam kamu sendirilah. Alright? Sekian saja daripada saya. Saya harap apa yang saya sampaikan setakat ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang persoalan, ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.